kerana ada pengisian menarik yang akan kita bawakan di jam terakhir ini. Betul. Kita datangkan Johan, Qari'ah Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi ya. Betul. Yang baru-baru ini sebenarnya telah pun berlangsung di negara kita ni, Brunei Darussalam ya. Jadi alhamdulillah pagi ini kita ni akan dapat sama-sama memperdengarkan dan juga menghayati bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Johan Qari'ah ini tadi ya. Dan surah yang dipilih pada pagi ini, Mahira. Ya, surah yang akan dipilih pada pagi ini iaitu surah Al-Isra ya. Ayat 58 sehingga ayat 63. Jadi apa kata untuk berikutnya pengisian kita bawakan dalam rancangan Rampai Pagi ini, kita hayati dan juga dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran oleh Yang Mulia Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا صدق الله العظيم. Ya, Alhamdulillah. Memang kita rasa beruntung dan bersyukur ya dapat sama-sama kita menghayati bacaan surah Al-Isra ayat 58 hingga ayat 63 telah pun dibacakan oleh Johan Koreah kita sebentar tadi, iaitu Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran. Dan insyaAllah kita akan mendekati beliau, ingin kita mengetahui lebih lanjut lagi pengalaman ya, dan juga bagaimana perasaan beliau apabila beliau dinobatkan sebagai Johan Koreah bagi bahagian dewasa peringkat kebangsaan negara Brunei Darussalam. Ya, insya-Allah ya. Selepas ini kita ni akan cuba untuk bersama dengan beliau. Pastinya kita ni ingin mendapatkan sumber inspirasi beliau dan mudah-mudahan dengan demikian akan dapat memberikan inspirasi dan juga semangat kepada muda belia kita ni ya untuk berkecimpung
di dalam dunia bacaan Al-Quran ini nanti, insya-Allah ya. Baik, jangan ke mana-mana, tetap bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Kita ada menyediakan satu package program di sini. Baik. Selepas ini kita ni akan terus saja bersama dengan tetamu undangan kita ni. Ya. Kita telah pun menghayati bacaan surah Al-Isra yang telah dibawakan oleh Johan Qariah negara Brunei Darussalam, telah baru saja berlangsung baru-baru ini, iaitu pada tahun 1442 Hijrah bersama dengan 2021 Masehi. Dan kita rasa berbesar hati menerima tetamu kita, iaitu Yang Mulia Puan Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran, iaitu Johan Qariah Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah bersama dengan 2021 Masehi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Terima kasih bersama kita di dalam rancangan Rampai Pagi, dan Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan tidak terlambat rasanya ya untuk kita diucapkan tahniah buat Puan Dayang Hajah Nur Faizah kerana telah pun dinobatkan sebagai Johan Qariah Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masehi baru-baru ini berlangsung ya. Mungkin boleh bercerita sedikit mengenai pertandingan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pihak RTB Rampai Pagi kerana menjemput saya wawancara pada pagi ini. Berbalik pada soalan tadi mengenai pertandingan yang baru-baru ini yang mana alhamdulillah saya telah menjuarai dalam musabaqah tilawah Al-Quran peringkat dewasa kebangsaan Jadi untuk pertandingan itu sendiri, alhamdulillah sebenarnya saya sangat gembira kerana ada muka-muka barulah orang dari belia sendiri menyertai peringkat kebangsaan peringkat akhirat itu. Jadi dari segi cabaran juga mungkin kerana saya juga merupakan seorang ibu dan juga bekerja, jadi cabaran dari segi persiapan untuk pertandingan tersebut, dari segi latihan juga cabaran dari segi masa itulah juga. Tapi alhamdulillah rezekilah tahun ini juga. Alhamdulillah ya, rezeki tahun ini dinobatkan sebagai juara ataupun Johan ya. Jadi proses pertandingan tersebut, kalau boleh berkongsi cerita daripada peringkat, daftaran, pemilihan sehingga ke peringkat akhir, macam mana tu Puan? Okey. Kalau pertandingan musabaqah Al-Quranan selalunya ia akan dimulai dari peringkat masjid-masjid. Jadi dari masjid ke zon, lepas satu peringkat daerah dan seterusnya ada peringkat suku akhir, separuh akhir dan akhir sekali peringkat akhir kebangsaan. Jadi kalau bagi saya sendiri, saya kalau tahun ini bermula dari peringkat separuh akhir kerana ada syaratnya daripada Kementerian Hal Ehwal Agama memandangkan saya pernah menyertainya pada tahun lepas. Jadi saya pun merupakan orang peringkat akhir menyertai sebelum ini. Jadi terus marah ke separuh akhir. Jadi macam itulah, ada shortcut sedikitlah. Alhamdulillah. Jadi kalau mungkin boleh diceritakan sedikit ini dengan sejarah-sejarah pertandingan, bila sebetulnya ini mula aktif dalam mengikuti pertandingan-pertandingan seperti membaca Al-Quran ini. Okey, alhamdulillah. Saya sebetulnya mula aktif dalam menyertai musabaqah ini orang dari kecil sebenarnya. Dari berumur 9 tahun. Jadi masa tu aktif mengikuti pertandingan peringkat sekolah rendah, ugama. Jadi seterusnya orang konsisten ke peringkat sekolah menengah dan sebagainya lah. Jadi perjalanan tu sebenarnya jauh, orang panjang lah sebenarnya. Ya, jadi sehinggalah alhamdulillah ke peringkat kebangsaan di mana ini merupakan salah satu orang kemuncak lah bagi musabaqah tilawah Al-Quran untuk mengikuti bahagian dewasa kebangsaan ini. Alhamdulillah. Jadi kalau hendak kita ketahui bersama, memang mengikuti pertandingan-pertandingan ini hanya berfokus kepada bacaan Al-Quran sahaja. Iya. Dan ini kali keberapa mengikuti pertandingan ini? Maksud saya sampai ke peringkat akhir antarabangsa dan sebagainya. Okey, kalau peringkat akhir kebangsaan sebenarnya
ini merupakan kali ke-8. Tapi mewakili negara Brunei Darussalam ke peringkat antarabangsa sudah sebanyak 6 kali. Alhamdulillah. Luar Ya. biasa sekali. Alhamdulillah. 6 kali mewakili negara Brunei Ya, Darussalam di peringkat betul. antarabangsa. Ya. Boleh dinyatakan negara yang dikunjungi? Okey, kalau untuk musabaqah tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, memang setiap tahun akan dianjurkan oleh negara atau Malaysia. Jadi setiap tahun pertandingan tersebut akan diadakan di Dewan PWTC Kuala Lumpur. Jadi selalunya negara-negara lain seluruh negara, selalunya macam dalam 60 lebih negara, ikutlah tahun-tahun nanti siapa yang menyertai Jadi orang itu masa berjumpa-jumpa dengan qari dan qariah daripada luar negara yang mana mereka ada yang masyhur juga dari Mesir dan sebagainya. Jadi alhamdulillah yang merupakan satu pengalaman yang sangat indah bagi saya lah. Jadi satu orang juga pencapaian yang alhamdulillah saya rasa pencapaian tertinggi untuk dalam bidang musabaqah inilah. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Sebenarnya kita ada satu video yang akan kita kongsikan, tapi sambil-sambil itu kita mungkin boleh bercerita sambil-sambil ni video ini akan dimainkan, mungkin dapat kita paparkan sekarang dalam penglibatan Puan Najah Nur Faizah. Jadi sebetulnya ini semasa acara yang baru berlangsung kan? Ya, betul. Ini merupakan yang baru-baru inilah. Ya. Wow, alhamdulillah ya. Jadi pada waktu itu membawakan surah Ia merupakan surah yang saya baca sebentar tadi. Al-Isra. Surah Al-Isra juga, ya. ayat Ayatnya pun bermula dari ayat 58 hingga 63. Jadi memang setelah kita ni apa sebetulnya persiapan dan juga persediaan yang dilakukan dan apa perasaan ni apabila dinobatkan ataupun diumumkan sebagai Johan Qariah? Okey. Dari segi persiapan, alhamdulillah mungkin itulah dari segi kesihatan mesti dijagalah. Kerana kesihatan ini boleh mempengaruhi juga suara, pernafasan dan sebagainya. Jadi di samping kesihatan juga latihan membaca. Jadi sebenarnya dalam musabaqah Al-Quran ini orang dalam ketika membaca tu banyak akan difikirkanlah mesti menjaga huruf, tajwid, begitu juga dengan orang taranum lagu dalam Quran itu. Jadi semua bercampur semua dalam akan satu. dipikirkan, Semua akan difikirkan. Jadi persiapan itu pun mesti kuat dari segi mental lah juga. Jadi yang persiapan itu sebenarnya kalau untuk khusus untuk musabaqah tu yang saya orang sediakan dari awal itulah latihan membaca secara murattal supaya sebutan huruf itu betul lah. Jadi dari segi suara ya jaga makan je lah. Kadang-kadang kalau bagi saya sendiri mungkin lain orang berbeza caranya lah. Kalau saya sendiri start orang berpantang. Jadi pantang itu mungkin dari segi makanan yang sejuk, yang pedas atau bagi saya atau ada efek sedikitlah ke suara kalau banyak diamalkan lah sebelum pertandingan itu. Jadi kadang-kadang prepare 2 minggu atau kalau boleh sebulan sebelum pertandingan itulah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali persediaan yang perlu disediakan ya sebelum bertanding di peringkat akhir kebangsaan ini tadi ya. Kalau boleh tahu ketika diumumkan Johan, mata yang dikutip pada ketika itu 91 perpuluhan, saya pun lupa sebenarnya perpuluhan berapa, tapi 91 lebih kurang dalam 91 ya betul. Dan mata yang dikutip tidak jauh daripada tidak jauh. Johan ya ketiga. betul. Pasal tahunan ni memang itulah pemenang Johan, Nep Johan dan nombor 3 pun orang markahnya tu hampirlah.
Jadi saya rasa ini satu perkembangan yang baiklah kerana saingan itu memang sengitlah. Jadi alhamdulillah kerana yang menyertai ini pun juga ada yang muka-muka baru seperti saya katakan tadi ya. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang baiklah dalam seni musabaqah Al-Quran ya bagi negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Siapa yang mendidik puan dan juga mengajar ni dalam bacaan Al-Quran ini? Kalau bercakap tentang yang mendidikkan sebenarnya ramailah. Jadi mungkin saya boleh kongsikan sedikit yang mula-mula mengajar saya dalam ilmu Al-Quran yang secara bertaranuman ya. Itu pun sebenarnya saya mula dari umur saya 9 tahun sebetulnya. Jadi guru saya pada waktu itu rakan sekerja ibu saya iaitu Awang Ahmad bin Haji Tuaha. Jadi selepas saya belajar dengan beliau, saya ada juga mengikuti skim tilawah Al-Quran remaja. Jadi di sana tenaga pengajarnya merupakan qari dan qariah yang dari Brunei ya. Sebenarnya mereka ni pun ada juga pengalaman sebagai wakil negara Brunei Darussalam juga. Jadi di samping itu di skim tilawah saya juga ada berguru dengan arwah Ustaz Haji Mirwan bin Muhammad Nuh Batubara. Jadi saya ada berguru bersama beliau selama 5 tahun. Jadi dan seterusnya ada juga dengan guru atau Ustaz Haji Muhammad Zainal Arifin. Ramai lagi lah sebenarnya Yang Mulia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof juga. Sebenarnya ramailah guru-guru ni yang banyak mendidik saya lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang untuk mencapai kejayaan ya sehingga ke tahap ini memang bukan mudah. Mesti ada orang yang memberi sokongan dan dorongan memberi sokongan kepada Puan Najat. Jadi mungkin siapa sebetulnya yang menjadi inspirasi selama ini? Inspirasi sebenarnya saya memang bersama keluarga meminati melihat musabaqah tilawah Al-Quran ini orang masa kecil atau melihat pertandingan ini. Jadi qari dan qariah Brunei ini yang orang senior ni lah sebenarnya yang memberi inspirasi kepada saya kerana mereka orang bukan saja kalau dari dulu sampai masa ni mereka masih aktif. Jadi dari sana saya lihat sebenarnya ilmu Al-Quran ni kita ni mesti konsisten sentiasa belajar. Jadi macam saya sendiri pun sebenarnya masih belajar je lah. Jadi mereka ni juga tergolong daripada macam guru-guru saya je sebenarnya. Jadi banyak beri nasihat, beri berkongsi pengalaman diorang juga. Jadi di sana memberikan saya inspirasi lah untuk memberikan yang lebih terbaik lah dari masa ke semasa. Kalau boleh kita tahu apa sebenarnya yang mengikat ya ataupun menarik puan tertarik dengan seni musabaqah membaca Al-Quran ini? Sebetulnya seperti mungkin ada di mention oleh Yang Mulia Ustaz sebelum ini, membaca Al-Quran itu memberi ketenangan kepada kita ni. Jadi ditambah lagi membaca Al-Quran itu dengan taranum, itu seni Al-Quran lagunya yang bersesuaian dengan maknanya. Jadi apabila membaca Al-Quran itu dengan secara bertaranum, jadi memberikan satu kenangan, satu perasaan kebahagiaan je seperti yang dikatakan tadi. Jadi bagi saya itulah apabila membaca jadi macam ialah rasa tenang sajalah. Kadang-kadang anda sadar sejam berjam-jam betul, membaca. betul. Ada keseronokan. Ada keseronokan, alhamdulillah. Terutama sekali kalau membacanya dan memahami maknanya juga. Jadi kalau bagi saya pentingnya kalau membaca mesti punya makna je lah, tafsir Qurannya je lah. Luar biasa sekali. Jadi memang perlu diterapkan pembacaan Al-Quran ini ya. Sentiasa
ini kita ni bukan saja waktu sebelum pertandingan Ya, betul. musim pertandingan, tapi sebenarnya dia dilakukan bila-bila masa saja. Jadi untuk ini kita ni mengkonsistenkan ya bacaan yang telah pun yang akan bakal diikuti ni. Jadi mungkin ada anak-anak yang turut diajar juga untuk setakat bacaan ni ya Al-Quran. betul, anak-anak saya ada julah mengajar, tapi belumlah lagi secara intensif orang berteranum atau bagi saya tekankan dulu membetulkan tajwid serta sebutan huruf-huruf atau yang pentinglah, lagipun anak-anak masih kecil, jadi mungkin orang sudah orang meningkat dewasa nanti akan dilatih insya-Allah. Mudah-mudahan Mungkin sebagai pelapis Amin, ibunya. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Mungkin Puan Haja boleh memberikan sepatah dua kata lah, kata-kata inspirasi kepada muda belia kita ni ya, untuk mula berkecimpung, berjinak-jinak dalam seni musabaqah membaca Al-Quran ini. Macam mana Puan? Okey, bagi saya khasnya buat belia-belia di luar sana, bagi saya untuk mendalami ilmu seni bacaan Al-Quran ini sebenarnya memanglah tidak dinafikan mesti kita ni ada minat sebenarnya minat. Jadi kalau sudah ada minat itu janganlah orang buang masa cari guru, belajar. Jadi setelah belajar itu satu lagi yang penting ialah konsisten. Jadi jangan putus asa kalau sekiranya orang belum suara ni dah dapat macam tu, tapi itu memang biasa. Kerana saya pun mengalaminya dulu, orang akan suara tinggi nanti kadang-kadang payahkan dapat. Betul. Tapi dengan latihan yang berterusan secara konsisten dan sentiasa merujuk kepada guru ataupun yang pakar dalam bidang Al-Quran ini, insya-Allah ia akan membuahkan hasil yang baik. Alhamdulillah. Mak kata pepatah ya, kalau tidak dipecahkan ruyung, masa akan dapat sagunya ya. Saya difahamkan juga ni, Puan sendiri bukan berlatarkan bidang keagamaan ini. Mungkin boleh berkongsi sedikit? Ya, sebetulnya saya pendidikan. Ya. Okey, saya sebetulnya lepasan ijazah bahagian matematik dari Universiti Brunei Darussalam. Ya, jadi memang bukan bahagian agama dan saya sendiri juga bertugas di Dynamic Technologies bahagian IT itu ketua bahagian penyelenggaraan aplikasi sistem. Jadi ya saya memang faham kadang-kadang dipanggil ustazah dan sebagainya. Mungkin kerana mereka berpendapat saya ini bahagian agama ataupun merupakan guru agama. Tapi sebetulnya saya punya bidang bahagian IT sebenarnya. Bayangkan sahaja ya macam mana dari bahagian IT boleh masuk ke dunia seni baca Al-Quran. Jadi maksudnya seni bacaan Al-Quran itu adalah untuk semua, menyeluruh. Betul, tidak kiralah ya siapa pun. Jadi mungkin kita sudah pun berada di penghujung Rampai Pagi. Apa pun kita ucapkan terima kasih dan tahniah sekali lagi kita daripada mewakili Rampai Pagi di atas kemenangan yang telah diperolehi baru-baru ini. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.